Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada tengah hari ini sekali lagi dengan izin Allah kita dapat bertemu di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang boleh kita dapati daripada perbincangan kita dalam hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah modal sebagai modal untuk berusaha dan menjadi manusia yang sempurna. Kita masih lagi bincangkan hadis yang berkaitan dengan masalah tekun dan dedikasi dalam pekerjaan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum amalan an yutqinahu," yang maksudnya bahawa Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan suatu kerja, dilaksanakan pekerjaan itu dengan cemerlang. Kita dah dengar pada minggu lepas uraiannya, di mana kita sebagai seorang Islam, seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh buat kerja sambil lewa saja. Apa saja kerja yang kita lakukan, sama ada untuk kepentingan diri sendiri ke, atau untuk kepentingan keluarga, ataupun untuk kepentingan majikan kita sekalipun, semuanya itu mestilah dikerjakan dengan sempurna. Jadikanlah hasil pekerjaan kita hasil yang memuaskan. Itulah ajaran dan pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah akan sentiasa memberi bantuan dan memberi pertolongan kepada kita selama mana kita melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat suratul Ankabut, dalam suratul Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang maksudnya orang-orang yang bekerja untuk kami, atau bekerja kerana kami, berusaha bekerja membuat satu untuk kerana kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalannya, caranya, dia punya peraturannya dan tekniknya ataupun taktiknya. Subul ni daripada perkataan sabil, sabil makna jalan, subulana ni makna jalan-jalan kami, plural. Maka Tuhan akan tunjukkan beberapa cara untuk kita menyelesaikan satu-satu pekerjaan, beberapa teknik atau taktik untuk kita menyelesaikan satu-satu masalah, selama mana kita buat kerja ni semata-mata kerana Allah. Kalau kita buat kerja kerana nak dipuji, itu nanti kita menghadapi buntuan. Siapa yang tak boleh bantu kita kan? Kalau kita kerja pun kerana nak dipuji pun, kemungkinan kita tak dapat pertolongan Allah, tak akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kerja semata-mata kerana Allah, walaupun itu adalah kerja untuk majikan kita, tapi majikan kita itu telah pun mengamanahkan kepada kita, maka kita buatlah kerja dengan betul-betul. Kita berniaga pun sama juga. Kalau kita berniaga, kita menyiapkan apa orang kata servis yang orang perlukan pada kita, mesti buktikan servis tersebut dengan sebaik-baiknya. Cuba kita tengok 2 hari lepas ke 3 hari lepas dalam surat khabar kan, semalam ke semalam lagi tak ingat dalam surat khabar bertarian, bagaimana nasib pasangannya ataupun orang yang ingin mengadakan majlis walimah terpaksa dibatalkan kerana orang yang nak menyediakan servis tu tak dapat menyempurnakan dengan sempurna dengan alasan yang berbagai-bagai. Jadi kalau kita hanya memikirkan untung saja, bukan nak memikirkan untuk menyelamatkan majlis orang, dan bukan kita fikirkan ini aku tu buat ni kerana Allah, kerana mengadakan walimah tu hukumnya sunnah. Dan bila katakan sunnah tu ibadah,
ya, dia ibadah. Jadi kalau kita bantu orang membuat ibadah, bermakna kita membantu orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, atau membantu orang membuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah kita dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalau kita bantu tu memang untuk orang ni beribadah, melaksanakan salah satu ibadah, iaitu perkahwinan ataupun wali tuatul urus. Ini merupakan satu ibadah kerana dia disunatkan pada kita untuk membuat walimah semasa bernikah. Jadi kalau kita bantu tu memang untuk membantu orang buat ibadah, tentu Allah akan bantu dia. Kalau dia bantu pun, dia buat pun kerana Allah. Tapi kalau kerana buat, ya, ada di sebalik, tak ada sebab yang lain kecuali nak untung saja. Jadi kalau nak untung saja, memanglah kita satu masa pun nanti kita akan mengalami kerugian, mengalami kesusahan kerana kita tak fikir orang lain punya keperluan. Kita hanya fikir keperluan kita. Keperluan kita, kita mahu untung, dapat untung, kita bebas, kita puas, kita boleh buat itu, buat ini. Dia tak fikirkan bagaimana keperluan orang lain pula. Orang lain yang memerlukan bantuan kita ni, kita pun nak memenuhi keperluan dia. Kita pun kalau boleh nak memuaskan hati dia supaya dia puas. Kita pun walaupun penat, tapi kerana kita dah tolong dia untuk kepuasan dia, kita bantu dia kerana dia nak beribadat, maka insya-Allah Tuhan akan tunjuk jalannya. Tapi bila dah buat bukan kerana Allah SWT, Tuhan tak tunjuk jalannya dengan sempurna dan kena kutuk, bisnes nanti akan jatuh, tercemar nama kan. Jadi kita tengoklah macam mana keadaan di masa akan datang. Wallahualam. Dan bukan ini bukan sekali, dah berkali-kali kita tengok orang-orang yang menyediakan khidmat ini gagal menyediakan keperluan yang diharapkan oleh seseorang. Jadi sebaik-baiknya kalau tak boleh buat, lebih baik jangan buatlah. Bagi orang lain yang memang untuk buat, walaupun itu merupakan satu perniagaan, tapi kalau kita tak dapat memenuhi keperluan orang, orang kutuk kita, orang marah kita, kita berdosa dengan Allah SWT kerana tak memenuhi janji. Sebab buat kerja tak sungguh-sungguh, buat kerja tak betul-betul. Sedangkan Nabi mengajar, buatlah kerja dengan betul-betul. Itulah yang disukai oleh Allah. Dan Allah menerangkan, orang-orang yang buat kerja dengan betul kerana Allah, Tuhan akan bantu, Tuhan akan tunjuk jalannya, Tuhan akan tunjuk jalan apa dia cara-caranya, taktiknya, tekniknya, semua akan ditunjuk. Asalkan yang kita buat itu adalah lillahi ta'ala. Dan dalam ayat yang lain pula yang menyokong hadis ini, Tuhan berfirman, dalam ayat ini Tuhan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratun wa ajran 'azim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maksudnya Nabi Muhammad ialah Rasulullah, dan orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan, baiknya sebaliknya, bersikap kasih sayang serta belas ihsan kasihan sesama sendiri umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang saleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat dan sifat mereka di dalam kitab Injil.
pula ialah bahawa mereka dilibatkan sebagai diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menguburkannya sehingga dia menjadi kuat, lalu dia menyuburkannya hingga jadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah disemikian itu kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat itu. Dan selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh keampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita tengok ayat ni panjang lebar, ayat ni banyak cerita. Pertama sekali cerita tentang di mana Nasrullah dan sahabat-sahabatnya ni dengan orang-orang kafir ditegas, tak ada boleh kompromis, tak boleh tolak ansur. Jadi bukan maknanya orang kafir sekarang ni lain. Ini orang kafir yang memang sentiasa memusuhi Islam, nak menjatuhkan Islam, berkata Islam di hadapan orang Islam, tapi bila di hadapan kawan-kawannya dia kata dia main-main je, uluk-uluk je. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka pun berkata kami pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi apabila mereka berjumpa dengan kuncu-kuncu mereka, sahabat-sahabat mereka mengatakan kami tetap bersama-sama dengan kamu. Jadi dalam hal seperti inilah orang-orang seperti ini yang dikatakan orang munafik, Nabi dan sahabat-sahabatnya tetap bertegas. Bertegas menentang mereka dan bertegas orang kata itu mempertahankan Islam. Tetapi dalam keadaan yang demikian, walaupun Nabi dan sahabat-sahabatnya sikapnya tegas terhadap orang-orang yang bukan Islam, kepada orang yang bersama Islam dia bersifat kasih sayang antara satu sama lain. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sifat kasih sayang ni diasaskan kepada apa? Mereka rukuk, mereka sujud semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, malam mereka bangun malam dan sebagainya. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahawa kerja nak beribadat pun kena sungguh-sungguh je. Bukan kata buat kerja jangan sungguh-sungguh. Jadi nak menjadi orang yang bersifat kasih sayang, kena bersungguh-sungguh beribadat. Kenalah orang kata tu sembahyang dengan betul. Kemudian kenalah tambah lagi dengan sembahyang malam, atau kita katakan qiyamul lail. Walaupun tak selalu kita buat pun, tapi sekurang-kurangnya mesti adalah beberapa malam yang kita lakukan sembahyang malam agar hubungan kita dengan sahabat-sahabat ni terus mantap dan terus berada dalam suasana kasih sayang. Sebab itu di dalam Injil orang-orang ini diibaratkan seperti satu tanaman yang diletakkan atas bumi, kemudian ditumbuh menghijau, jadi berkembang dengan biak, hanya bermodalkan pada satu benih je. Itulah kekuasaan Allah SWT. Jadi kita tengok apa huraiannya. Mengikut riwayat Abu Urwah Az-Zubairi daripada keturunan Zubair, katanya, kami di sisi Malik bin Anas, lantas mereka menyebut seorang lelaki yang merendahkan sahabat Rasulullah. Kemudian Malik membawa ayat ini. Selepas itu beliau berkata, siapa yang berpagi-pagi sedangkan pada hatinya kemarahan terhadap mana-mana sahabat Rasulullah, maka ia terkena dengan ayat ini. Inilah yang disebut Al-Khatib, yang ini Abu Bakar. Jadi maksudnya ini ada kaitan dengan masalah penghormatan. Kalau kita tengok orang-orang Syiah, dia mengedepikan sahabat-sahabat yang ternama ni, umpamanya Abu Bakar, Umar, Osman. Jadi mereka tak terima ini sebagai sahabat Nabi dan mereka mengatakan mereka ini semuanya pengkhianat. Kenapa mereka dikata pengkhianat? Kerana mereka mengambil pucuk pimpinan Rasulullah. Bila Rasulullah meninggal dunia, patutnya khalifah itu diserahkan pada Sayyidina Ali.
Dia bawa hadis macam-macam lah. Kononnya adalah hadis yang mengatakan bahawa Nabi pernah berpesan menjaga wasiat bahawa sekiranya dia meninggal tu ahlilah yang layak untuk menggantikannya. Tapi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan hadis itu tak wujud. Dia hanya diwujudkan oleh orang-orang Syiah saja. Jadi sebab tu ideologi orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ideologi orang-orang Syiah tak boleh sama. Hadis yang kita bawa mereka tak boleh terima kerana mereka tak boleh terima hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang kita terima, dan hadis yang mereka terima hanyalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang mereka. Jadi tak adil. Sebab tu kalau kita berbincang dengan dia, berbahas, berdebat, tak boleh selesai. Sebab dia ada dalil sendiri, kita ada dalil sendiri. Jadi bagi mereka ni, sahabat-sahabat ni, kecuali Ali saja yang diagung-agungkan, sahabat-sahabat ni adalah pengkhianat. Jadi oleh kerana pengkhianat, mereka anggap mereka ni semua adalah orang-orang yang kafir. Sedangkan kita, para sahabat tu adalah sahabat Nabi yang maksud, sahabat Nabi yang yang muktabar, yang kita disuruh ikut. Kan Nabi kata satu masa nanti kalau kamu hidup panjang, kamu akan dapat lihat perpecahan di kalangan umat Islam. Sampai 73 perpecahan. Satu saja yang masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat tanya, siapakah golongan yang masuk syurga? Orang yang masuk syurga tu ialah orang yang ikut sunnahku, iaitu ikut Quran, ikut sunnahku, dan ikut sunnatul khulafa'ir rasyidin. Ulama-ulama mengatakan bahawa sunnatul khulafa'ir rasyidin ni, khulafa'ir rasyidin itulah yang 4 tu: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan selepas tu banyak lagi ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi yang lain kan. Tapi kalau dah Nabi dah mengiktiraf mereka ni, bagaimana pula ada kaum Syiah ni pula yang yang mengenepikan mereka? Kalau dalam Al-Quran Abu Bakar tu tak disebut nama, tapi disebut bagaimana bila dia berhijrah bersama Nabi, bila mereka berdua sembunyi di gua Hira ke gua An-Nur, di gua tu, waktu dia Abu Bakar rasa bimbang, takut, bukan takut mati, tapi dia takut kalau Rasulullah nanti ditangkap atau dibunuh oleh orang yang mengejarnya. Dalam tu disebut, dalam Al-Quran disebut apabila Nabi berkata li sahibihi, temannya. Temannya siapa yang teman dia selain daripada Abu Bakar? Tak ada. Jadi Allah sebut, walaupun tak disebut li sahibihi Abu Bakar, di sini tak sebut. Cuma dalam Quran terangkan apabila Nabi berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, idh qala li sahibihi, apabila Nabi berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, jangan kamu bimbang, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama kami. Jadi dalam ayat ni pun dah teranglah yang dimasukkan sahibihi itu Abu Bakar. Jadi bagaimana kalau kita nak cop Abu Bakar sebagai orang pengkhianat? Bagaimana kalau kita nak cop siapa ni Abu Bakar sebagai orang yang bukan Islam, merampas? Padahal waktu Abu Bakar dilantik, Umar pun menyokong, Uthman menyokong, termasuk Saidina Ali pun menyokong, dan waktu itu Saidina Ali masih terlalu muda. Dia menyokong. Tapi oleh kerana nak jadikan cerita, nak jadikan sejarah, jadi mereka buat ini. Tapi kalau kita baca sejarah tu mula-mula sekali, yang buat angkara ni pada mulanya tu namanya saya tak ingat, tapi dia adalah orang Yahudi. Walaupun Yahudi dulu pun sampai Yahudi sekarang sama lah, keturunan lebih kurang kan, orang Yahudi. Jadi nampak kan orang Yahudi itu daripada awal lagi memang dah musuh Islam. Sebab itu dia buat kacau. Dia buat kacau. Malah kalau kita tengok pun dalam dia orang punya ideologi, kita tengoklah di Iraq, sekarang kan dia dah mula naik kan. Zaman dulu waktu ada Saddam Hussein dipanggil Sunni, orang-orang Syiah ni tak ada muka. Tapi bila Saddam Hussein dah tumbang, dia dah mula duduk dalam pemerintah. Jadi sekarang tengok orang-orang Syiah ni menyerang orang Sunni, sebab bagi mereka darah orang Sunni ni halal.
Kenapa tak darah Yahudi yang halal? Kenapa tak darah orang kafir halal? Kenapa orang Islam sendiri kata halal? Bila kita kaji, kita nampaklah di sana tu memang ada, di sebalik tu adalah agenda yang tersembunyi yang kita tak tahu. Tapi bagi mereka yang dah terpengaruh ni memang susahlah nak cari. Kalau kita cakap pasal ini, dia punya sejarah lain. Sejarah kita bawa cerita ini, sejarah dia lain. Jadi tak boleh bertemu. Berbahas macam mana pun tak boleh bertemu. Jadi senang je lah, lakum dinukum, bagi engkau agama engkau, waliyadi ini, dan bagi aku agama aku. Dah habis kita. Kan di Malaysia berani drastik, kerajaan ambil tindak, ambil keputusan tegas mengharamkan langsung ajaran dia kata. Sebab kata ulama 2 hari lepas saya tengok atas berita, kata satu mufti Pahang, dia kata itu bukan mazhab, itu satu ajaran. Dia bukan macam mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, bukan, tapi itu satu ajaran yang dianggap sudah menyeleweng. Betul juga Pak, itu pandangan dia lah. Bukan mazhab Syiah, tapi ajaran. Dia ada banyak cabangnya. Dalam banyak-banyak tu ada satu lah yang hampir sama kepada kita lah. Jadi itu sahabat di kalangan pandangan orang-orang Syiah, dan kita janganlah terpengaruh. Kalau kita berjumpa dengan mereka nak ajak kita duduk dalam majlis dia punya ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita punya ilmu belum cukup, sejarah kita belum cukup, lebih baik jangan duduk dalam majlis itu. Nanti terpengaruh. Garanti punya terpengaruh. Yang ikut kat Singapura ni bukan calang-calang orang. Sebagainya ada kelulusan universiti, guru-guru, pelajar-pelajar daripada politeknik, bukan secalang-calang orang. Orang-orang biasa pun ada lah, tapi orang-orang yang ada lah ni, yang ada ilmu ni, yang pandai-pandai pun terpengaruh. Kalau di Malaysia pun gitu, sebahagian ulama pun boleh terpengaruh pun ada. Sebab kalau tak betul-betul kita fikir, tak betul-betul kita perhatikannya, kita pun boleh terpengaruh. Tapi oleh kerana kat Singapura ada undang-undang, di Malaysia ada undang-undang, mereka tak bunuh kita lah. Sebab siapa bunuh orang sembarang kena lah kan. Jadi sebab itu undang-undang tu lah yang menyelamatkan kita. Tiap-tiap orang hanya memperoleh apa yang diusahakannya, sebagaimana firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang melainkan balasan yang diusahakannya. Jadi kalau kita hendak sesuatu kejayaan, kita sendirilah yang berusaha. Kita hendak balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri berusaha, dan balasan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih lagi. Jadi yang ketiga, kalau nak buat kerja tu mestilah kerja mengikut tertib. Tertib ni ikut peraturan, tertib mana yang dulu didulukan, yang mula dimulakan, sebagaimana firman Allah, fa iza farauta fansab, apabila kamu telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal saleh yang lain. Ini sebagai bukti atau sebagai contoh, apabila kita nak buat amal soleh pun kena satu-satu, mana boleh serentak. Sembahyang dulu, lepas tu barulah berzikir. Habis berzikir semua dah baca doa, barulah sembahyang sunat. Kalau memang niat lepas tu nak melawat makam, melawat saja tak ada apa-apa, bukan apa-apa, melawat kan tak ada salah kan. Setakat nak ziarahlah makam, jangan lepas sembahyang lari sana turun bawah, jadi tak tuara. Kalau kita nak buat apa pun biar ikut tertib. Fa idza faragta, apabila kamu dah selesai membuat satu amal saleh atau satu pekerjaan, fansab, maka mulakanlah dengan amal saleh yang lain. Tak boleh serentak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa hadis lain yang menyokongnya. Umpamanya daripada Rakab Al-Misri, Rasulullah bersabda, tuba liman dhallat nafsuhu wa taba kasbuhu wa hasunat sariratuhu wa karumat alaniyatuhu wa azala 'anil nasi syarrahu, tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Yang maksudnya, berbahagialah siapa yang menghina dirinya, baik usahanya, baik rahsia hatinya, mulia zahirnya, dan beruzlah daripada manusia kejahatan. Apa ni dia punya terjemah, beruzlah
tuba liman dzallat nafsu, berbahagialah siapa yang menghina dirinya. Jadi maksudnya kita ni memang mulia. Nabi kata orang-orang yang menghina diri, menganggap dirinya tu hina tu, itulah orang mulia. Itu maknanya mendalam. Bukan maknanya kita disuruh jadi orang yang hina seperti menjadi pelacur, pencuri, penzina, tidak. Maksudnya ingatlah, kita ni sememangnya manusia ni daripada makhluk yang hina. Tengoklah daripada asal kejadian kita tu dah. Asal kejadian kita kan min turab. Turab ni ataupun tin, daripada tanah. Tanah pun bukan tanah yang kita lihat sekarang yang cantik ni. Tanah liat yang kotor. Kalau dulu-dulu kita kat kampung, air basuhan kita, air mandi kita kan jalan kat belakang lalu longkang. Betul kan? Tengok dia punya tanah-tanah tu macam mana. Keadaan tanah tu begitu, orang kata tu kotor, kotor dan menjijikkan lah. Kalau kita cangkul tanah tu kat bawah tu, dia dah jadi liat hitam warnanya. Kerana dah banyak najisnya minuman kopi kita, buang air kita, apa kita sakit, kahak kita, lendir kita, semua lalu situ, lama-lama dia berubah tanah tu. Begitulah keadaan manusia asalnya daripada tanah liat yang begitu kotor lah. Jadi kemudian Allah jadikan manusia dari sana, diubah suai sehingga menjadi manusia sebaik-baik kejadian. Kenapa manusia dikatakan sebaik-baik kejadian? Bandingkanlah diri kita ni dengan makhluk-makhluk yang lain. Malaikat pun tak sebaik-baik kejadian sebab dia ada kepak. Kepaknya katanya sampai berapa belas kepak. Makhluk tu tinggi. Kita tengok Nabi kita Muhammad SAW, tengok kali pertama dah menggigil. Kali pertama dah menggigil. Jadi maknanya tak sesuai, kita tak boleh dapat berkawan dengan mereka. Kita perhatikanlah juga jin dan syaitan juga, dia satu makhluk yang tak sama dengan kita. Mereka pun yang diorang tengok kadang tinggi, panjang, berbulu kakinya, macam-macam lah kan. Itu yang kita tak nampak. Yang kita nampak, pergilah zoo sana. Itu senang nampak kan. Pergilah zoo sana, macam-macam haiwan, jenis haiwan kita nampak. Nampak harimaunya lah, singanya lah, kuda belang, kerbau, lembu. Sekarang yang dibawa dari China tu apa? Panda panda je dan sebagainya. Walaupun dia kata panda tu cantik, molek, harimau bintang tu cantik. Pergilah sana, berbandingkan dengan kita, siapa cantik? Siapa cantik? Cara makan dia tengok, cantik tak dia? Harimau macam mana cantik pun, cara makannya terkam, garang, ambil orang, makan apa dan sebagainya. Cara makan kita bertata tertib, dengan bacaan dan sebagainya. Jadi kita bandingkanlah kejadian kita yang Allah dah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi dah dengan sebaik-baik bentuk ni yang cantik, jadi ada orang yang handsome, ada orang yang kacak, ada orang perempuan yang very very beautiful, pretty, ada yang sederhana, ada yang gelap, ada yang tak cantik kan. Jadi tak cantik pun, jadi janganlah orang yang cantik tu pandang rendah dengan orang yang tak cantik. Saya pagi-pagi tengok sebelum keluar tadi pagi tu, tengoklah Selamat Pagi Malaysia hari ni di televisyen 3 dia ada satu kumpulan. Kumpulan tu memberi bantuan menjaga orang-orang yang tak cantik ni lah. Budak, termasuk orang tua, semua yang tak cantik. Mukanya yang ada berit hitam dan sebagainya kan. Cuba kita bayangkan. Jadi kalau kita dah cantik, kita dah, orang kata kita rasa kita dah perfect, kita rasa kita dah molek lah. Jangan cuba pandang orang yang tak cantik tu sebagai orang tu rendah. Padahal dia yang tak cantik pun, dia asalnya daripada tanah. Kita yang cantik, yang handsome pun asalnya dari tanah. Yang mulia di sisi Allah, inna akramakum, yang mulia di sisi Allah, indallahi atqakum, ialah orang yang paling banyak takwanya. Bukan paling cantik, bukan paling banyak duit, bukan paling handsome, ataupun orang yang gagah perkasa, tidak.
Tapi yang banyak tak beruntung kalau orang selalu merendahkan dirinya, merasa dirinya hina ni, maknanya selalulah merendahkan dirinya. Wa taba kasbuhu, ya, dan memperbaiki. Dia rasa diri rendah, tapi dia sentiasa berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Wa hasunat sariratuhu, dan baik rahsia hatinya, mulia zahirnya, dan batik, dan beruzlah daripada manusia, kejahatan manusia, ya. Wa zala an-nasi syarrahu, ya. Dia tak mau tunjukkan, ya, kejahatan manusia, kejahatan orang. Dia berlari. Nak ada orang buat jahat pun dia tak mau campur dan sebagainya. Jadi maknanya orang ni betul-betul adalah orang-orang yang mencari keredaan Allah SWT kerana selalu menganggap dirinya ni orang yang rendah. Ada satu peristiwa pada zaman dulu lah, hari raya semua orang bersukaria, tak ada orang yang tak bersukaria, semua orang bersukaria. Bila pagi hari raya memang kita digalakkan supaya menunjukkan, menzahirkan kegembiraan kita, pergi ke masjid pada tanah lapang tu. Seorang hamba Allah ni namanya Abdullah, dia orang wara, orang alim, orang ahli ibadat, bukan sembarang-sembarang orang, Jadi bila dia pergi masjid, semua orang pergi masjid. Bila balik daripada masjid ni, orang semua tukar baju baru jangan-jangan, dia pakai compang camping, duduk kat tepi jalan. Keluarganya tanya, "Ya Abdullah, kenapa kau buat macam ni?" Dia kata, "Aku ni selama-lamanya masih sebagai seorang pengemis. Mengemis mengharapkan keridaan Allah." Jadi sememangnya orang mengemis duduk kat tepi jalan. Bukan aku mengemis orang punya duit, tapi mengemis keridaan Allah. Jadi aku tak berani nak punya. Sampai macam itu tengok orang ni. Dia sedar diri dia, walaupun dia orang yang banyak ibadat, ahli ibadat, memang dah terkenal ibadat, tapi dia masih lagi mengemis, mengharapkan. Dia tak mau pakai cantik-cantik, biarlah dia rasa orang pandang dia hina pun tak apalah. Sebab sememangnya dia adalah seorang manusia dan makhluk yang hina. Ini orang yang ada, yang pendekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu rapat sehingga dia tak ingat semua sekali apa sesuatu yang tu, Dah setengah jam pergi? Dah. Dah setengah jam? Dah betul, dah betul. Pasal masa belum lagi, tak apalah kalau dah setengah jam tutup. Saya pun nak pergi kaunseling, Baik, kita akhiri dengan berdoa. Amin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil adhaimi wal jaraimi ya karim. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.